Al-Fadil Ustaz Mahmud bin Mastam kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah duha hari ini dengan membincangkan tajuk sambungan kisah. Jom persiapkan diri, siri yang ketiga. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada grup Gemenur Iman, tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Puan Husniyati binti Mansur dan staf pentadbiran Gemenur Iman. Jadi bagi memberkati majlis kita pada hari Jumaat yang barokah ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sholihin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Mic on. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati kuliah kita. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang dihormati puan pengurusi majlis, seterusnya pengurusi Gemenur Iman, Bunda Ros dan juga seluruh jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita terus panjatkan syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh dengan keberkatan ini pada hari Jumaat yang Allah taala telah janjikan kepada kita banyak sekali kelebihan. Kita telah diberikan ruang dan juga peluang untuk sama-sama kita hadir secara maya dalam satu kuliah duha. Dan sebelum itu saya mohon maaf sebab timing tempat sedia ganjak sepatutnya 8.30 bertukar ke 9 pagi. Okey. Jadi apapun, alhamdulillah kita dah masuk pada berkaitan dengan persiapan kita untuk menghadapi Ramadan. Ini dah masuk siri yang ketiga. Alhamdulillah. Walaupun macam dah ketiga dah Ustaz, banyak dah tu kan, tapi sebenarnya masih banyak lagi perkara-perkara yang perlu untuk kita ulang kaji, perkara-perkara yang perlu untuk kita semak kembali, perkara-perkara yang berkaitan dengan kemusykilan, permasalahan dalam bulan puasa ini. Jadi insya-Allah kita akan kongsikan serba sedikit pada pagi ini beberapa perkara untuk panduan kita supaya kita lebih jelas, supaya kita tidak keliru akan perkara-perkara yang telah digariskan di dalam Islam insya-Allah. Jadi sebagaimana kita sedia maklum bahawa orang yang berpuasa ini sekiranya mereka berada dalam keuzuran, maka diberikan kelonggaran ataupun mereka ini diberikan kelebihan untuk meninggalkan puasa. Tetapi yang biasa kita faham, keuzuran yang biasa kita maklum adalah keuzuran yang berkaitan dengan orang perempuan kan, datang haidnya, datang nifasnya, kan itu kita fahamlah. Tetapi ada juga persoalan kan, ada orang tanya, Ustaz, orang gila boleh berpuasa ke tidak? Orang gila tu memanglah dia dah nama pun gila, tidak wajib berpuasa. Kan kalau kita yang waras ni kita wajibkan orang gila tu berpuasa, sampai kan orang gila tu pun confused kan. Aku yang gila ke dia yang gila? Kan. Jadi orang gila ni tak wajib nak berpuasa. Okey, itu kita sedia maklum, tetapi ada beberapa perkara lain yang hampir sama, iaitu apa dia? Bagi orang yang pengsan. Orang pengsan dia boleh puasa tak? Persoalan pertama yang saya nak tanyakan, orang pengsan boleh puasa ataupun tidak? Okey, kita apa nama ni? Tidak. Okey, ada yang jawab tidak. Ada tak yang kata orang pengsan ni boleh berpuasa?
Boleh puasa tapi kalau pengsannya sekejap je. Okey, alhamdulillah. Jawapan tu tepat sekali. Okey. Sebenarnya orang yang pengsan ini dia ada dua kategori, pengsan yang sementara ataupun pengsan sepanjang hari. Kan. Jadi orang yang pengsan sehari penuh, yakni daripada mula terbit fajar iaitu daripada masuk waktu subuh sehinggalah masuknya waktu maghrib, dia pengsan sepanjang hari. Maka puasanya pada hari itu terbatal sekalipun ia berniat. Malam hari dia niat dah. Sebelum dia pengsan tu dia niat dah. Kan? Saja aku berpuasa esok hari dalam bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Lepas tu dia pengsan. Kan? Dia sedar-sedar daripada pengsan nanti lepas azan maghrib. Maka pada dalam keadaan begitu maka terbatal puasanya walaupun dia berniat dan pada siangnya dia tidak melakukan sembarang perkara yang membatalkan puasa. Memanglah orang pengsan mana dia boleh buat apa-apa pun. Kan. Tetapi sekiranya dia pengsan sementara, malam dia dah niat dah. Kemudian pukul 9 pagi dia pengsan. Pukul 9 pagi dia pengsan. Pukul 6.59 ataupun lagi 5 minit nak berbuka, dia sedar. Maka pada waktu tu dia kena teruskan puasanya kerana bila mana dia tahan dirinya dalam keadaan pengsan yang sementara, maka sahlah puasanya. Ustaz, untunglah Ustaz, pengsan pun walaupun dia pengsan dia tak boleh buat apa sepanjang hari, sah dia kan. Tak payah buat kerja, tak penat, tak apa kan. Tapi itulah keindahannya dalam Islam. Okey. Jadi bagi orang-orang yang tidak berpuasa Ramadan kerana keuzuran, ia wajib menggantikannya pada bulan yang lain. Jadi maksudnya orang pengsan ni bila mana dia pengsan, walaupun dia bukan dia nak pengsan, pengsan ni bukan benda yang boleh dibuat-buat kan. Jadi bila mana dia pengsan dan dia tak berpuasa sepanjang hari tersebut disebabkan pengsannya, maka wajib bagi dirinya untuk dia untuk dia mengqadakkan puasanya. Syaratnya apa tadi? Awal tadi dia dah niat. Sebab apa? Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu bergantung pada niat. Kalau malam hari dia tak niat, jadi tak boleh. Asasnya dia kena niat. Okey. Tetapi bagi orang yang gila, ia tidak wajib menggantikan puasa yang ditinggalnya semasa gila kerana ketika itu ia tidak dianggap mukallaf. Kerana salah satu syarat mukallaf adalah berakal. Keadaannya seperti kanak-kanak yang belum balik di mana mereka tidak dituntut menggantikan puasa yang mereka tinggalkan semasa sebelum balik kerana mereka belum mukallaf. Okey. Jadi untuk orang gila special, contohlah umur dia gila daripada umur dia 15 tahun sampai umur 35 tahun. So 20 tahun dia gila. Masuk 35 tahun dia sihat. Kan? Jadi selepas tu dalam keadaan gilanya tu dia tak perlu nak qada puasanya. Jangan kita pula mandai-mandai, kau 20 tahun kau gila kan. Jadi kau tak puasa tau. Kau kena ganti tau, kau kena qada. Jangan kita memandai-mandai gitu. Kesian kawan tu 20 tahun gila kali dengan 30 hari. Berapa hari nak kena qada? Pengsan kawan tu. Dia kata lebih baik aku gila daripada aku sihat. Tak pasal-pasal aku kena aku kena pula qada puasa sampai beratus-ratus hari. Okey. Jadi insya-Allah kita tengok seterusnya. Kalau tadi orang gila, kemudian kita tengok pula orang pengsan. Jadi yang seterusnya, apa hukum bagi orang yang mabuk? Mabuk batal puasa tak? Jadi orang yang mabuk hukumnya sama seperti orang yang pengsan. Di mana jika seseorang berniat puasa lalu ia meminum ubat, contohnya ada ubat yang memabukkan. Jadi sebagai contohnya, kemudian selepas dia meminum ubat, dia hilang akalnya, yakni mabuk pada siangnya dengan sebab ubat itu. Maka jika ia tersedar pada mana-mana waktu pada siang tersebut, sahlah puasanya. Jika tidak, batallah puasanya dan wajib atasnya untuk mengqada puasanya. Okey. Begitu juga seorang yang minum arak. Okey. Minum arak ni nanti dulu kita cerita tentang mabuk yang bukan disebabkan arak. Okey. Jadi orang yang mabuk disebabkan perkara selain daripada arak. Okey, dia dah niat dah, malam dia dah niat. Kemudian dia mabuk. Mabuk ni macam-macam orang mabuk. Mabuk laut sampai tak sedar diri pun ada juga kan. Jadi tapi terkecuali dengan orang mabuk cinta lain. Tu jangan disamakan. Orang mabuk cinta ni dia sama, dia sedar kan. Cuma istilahnya je. Okey. Jadi orang yang mabuk setelah dia berniat, bila mana dia mabuk kemudian dia tersedar, maka dia perlu teruskan puasanya. Kalau kata dia tak sedar, maka situasinya sama seperti orang yang
pengsan. Okey. Seperti orang yang pengsan. Maknanya samalah kalau kata dia sedar daripada mabuknya, dia kena teruskan puasa dan sah puasanya. Syaratnya niat. Okey, kalau sepanjang hari dia mabuk, jadi dia kena qada puasanya. Okey. Jadi bagi orang yang minum arak pada waktu malam setelah berniat puasa, bagus juga orang ni. Dia minum arak tapi dia niat puasa. Ni special case. Biasanya orang minum arak ni dia tak ingat puasa lah, kan. Tapi ni special. Sebelum dia mabuk, dia niat dulu. Sahaja aku berpuasa esok hari, kan, dalam bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Kemudian dia minum, dia kata, aku minum arak ni aku anggap sebagai sahur aku. Ni jahanam. Tak. Ada juga orang begitu. Mungkin kita tak pernah jumpa tapi kemungkinan juga ada orang begitu, kan. Kan baru-baru ni viral, ada orang video yang terbaru ni saya tengok pun Allah. Saya tengok sedih. Dia minum arak, dia baca bismillah. Dia rakam video, dia viralkan. Allah, memang sedih kita tengok. Dia permain-mainkan kalimah Allah. Sebelum dia minum arak, dia baca bismillah, kemudian dia minum. Bukan satu jenis arak, dua jenis arak. Kemudian dia minum, dia main-main. Kan saya tak pasti. Nampak macam orang Melayu. Tapi nampak kawan sebelah tu macam orang bukan Melayu. Macam orang bukan Islam. Tak apalah, kita doakanlah. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah kepada dia dan juga sahabatnya tu. Okey. Jadi bagi orang yang minum arak pada waktu malam, dia dah berniat puasa, kemudian dia kekal mabuk sepanjang hari, maka batallah puasanya dan wajib untuk mengqadanya. Walau bagaimanapun jika dia tersedar pada waktu siang hari, hukumnya sama seperti orang pengsan. Jadi tak ada alasan untuk nak meninggalkan puasa. Jadi walaupun dia mabuk, dia tetap juga kena puasa. Okey. Jadi seterusnya, adakah tidur sama seperti pengsan? Jangan disamakan. Tidur dengan pengsan ni berbeza. Tidur sebagaimana kita sedia maklum, tidur itu juga merupakan satu ibadah. Tapi jangan gunakan alasan sepanjang hari tidur. Tidur itu ibadah, betul lah, kan. Kalau daripada kita melakukan maksiat, lebih baik kita tidur. Tetapi bila mana puasa, janganlah kita buang masa, membazir masa kita dengan tidur semata-mata. Okey. Hatta dia tidur mati sekalipun, walaupun dia tidur mati, dia tetap tak mati. Dia tidur saja mati. Okey. Jadi apakah yang dimaksudkan keuzuran yang mengharuskan berbuka puasa? Apakah keuzuran tersebut? Jadi yang dimaksudkan dengan keuzuran ni, kadang-kadang orang sedia maklum, dia kata uzur ni biasanya hanya pada orang perempuan, kan. Jadi sebenarnya definisi keuzuran itu apa dia? Kan, yang dimaksudkan dengan keuzuran itu apa dia? Iaitu yang pertama, orang yang dimaksudkan dengan keuzuran yang diberikan kelebihan ataupun diberikan kebenaran untuk meninggalkan puasa ataupun berbuka puasa. Yang pertama ialah orang yang sakit. Orang yang sakit itu termasuk di kalangan keuzuran. Yang mana sekiranya dia meneruskan puasanya, maka mendatangkan kepayahan baginya, atau boleh menambah kesakitan, atau boleh menyebabkan lambat sembuh. Harus baginya berbuka puasa jika dibimbangi boleh membawa kepada maut, maka wajiblah ia berbuka. Begitu juga harus berbuka bagi orang yang sihat jika dengan berpuasa dibimbangi akan menimbulkan penyakit. Betul. Okey. Maknanya orang yang uzur, orang yang sakit, sekiranya dia meneruskan puasa dibimbangi, menyebabkan boleh sampai tahap datangnya malaikat maut. Dan malaikat maut ni memang dia datang pada bila masa je, kalau dah sampai masanya, kan. Tetapi maksudnya apa dia? Dibimbangi atas nasihat daripada pihak yang berkenaan. Maksudnya apa dia? Yang memberikan nasihat ni doktor. Doktor kata, ibu awak ni sakit teruk dah. Kalau kata dia teruskan berpuasa, mendatangkan mudarat bagi dirinya, maka sebaiknya tinggalkanlah ataupun berbukalah puasa. Okey. Dan jangan pula jumpa dengan bomoh kata ini kena buka puasa ni, kan. Sebab itu penyakit yang sinonim dengan bulan puasa ialah penyakit gastrik, kan. Asal gastrik puasa, asal puasa gastrik, kan. Seterusnya, keuzuran yang dibenarkan juga untuk berbuka puasa itu orang yang bermusafir dan jaraknya mengharuskan untuknya mengqasar dan menjamakkan solatnya, maka haruslah ia berbuka puasa. Namun jika ia ingin terus mengekalkan puasanya, maka tak jadi masalah. Itu adalah lebih baik. Okey. Dan yang ketiga, keuzuran yang seterusnya ialah sama ada kerana tua atau kerana sakit yang tidak punya harapan lagi untuk sembuh, atau kerana hamil atau menyusukan anak dan sebagainya.
Inilah antara yang dikategorikan sebagai keuzuran-keuzuran yang mengharuskan berbuka puasa. Okey, saya tengok ada soalan ke? Okey. Okey, alright, tak ada. Okey. Jadi orang yang meninggalkan puasa kerana keuzuran-keuzuran yang telah disebutkan tadi, wajib bagi dirinya mengqadakkan puasanya pada hari lain di luar Ramadan, dikecualikan yang ketiga tadi, iaitu jika sakit atau keuzurannya berterusan hingga bila-bila, doktor kata tak ada harapan nak sembuh, maka diberikan kelonggarannya untuk menggantikan puasanya dengan fidyah sahaja. Okey. Jadi ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh type di situ, tak ada Ustaz, masalah. Ya saya. maaf, saya direct je. Okey. Macam ni, yang apa Ustaz kata kelonggaran bagi yang bermusafir tu boleh berbuka Ustaz. Betul. Syarat dia tu macam mana? Sebab Syarat. Okey. sedangkan kalau kita tengok zaman Rasulullah tu berperang pun berpuasa Ustaz, tapi bermusafir ni macam mana? Kategori dia. Okey. Yang pertama, bila kita katakan musafir itu niatnya adalah untuk perkara kebaikan. Okey, yang pertama, bukan perkara maksiat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jaraknya, bila kata musafir ini mestilah yang membolehkan kita untuk melakukan solat secara jamak dan juga secara qasar. Okey. Jadi memang dibolehkan, memang pada zaman baginda Nabi SAW berperang pun dalam keadaan berpuasa. Tapi itulah indahnya Islam. Boleh untuk tidak berpuasa. Ustaz, zaman sekarang ni naik kereta Ustaz, setakat 80 jarak permusafiran tu, kadang 2 jam, 3 jam saya sampai dah Ustaz. Jadi di situ dikatakan apa dia? Namun jika ia ingin terus mengekalkan puasanya, maka itu adalah lebih baik. Kan, jadi maknanya kalau kita mampu untuk terus berpuasa itu lebih baik, tetapi dalam Islam diberikan hadiah kepada kita. Kalau kata musafir tu nak berbuka, nak buka puasa, tak ada masalah, boleh, tak ada masalah. Kan, tetapi syarat dia musafir untuk perkara kebaikan dan membolehkan seseorang itu melakukan solat jamak dan juga qasar. Okey, Allahu a'lam. Ada soalan, ada yang angkat tangan tu, boleh tanya. Minta maaf, maknanya dia boleh maintain puasa tu lebih baik Ustaz kan? Betul, itu yang terbaik. Tetapi ialah kadang-kadang contoh kita ambil contoh dah hujung-hujung nak bulan puasa ni, kadang-kadang kan orang balik kampung jam sampai berbelas-belas jam, dia mengantuk. Contoh, dia musafir. Okay, dalam keadaan musafir, dia kata kalau aku tak minum tongkat Ali, aku tak minum power root ni, aku rasa aku ngantuk tidur kat tengah jalan ni kadang. Kan? Maksudnya ada keuzuran juga kat situ kan. Kalau kata dia teruskan puasa dalam keadaan musafir tu, walaupun dia bukan disebabkan mengantuknya tu, tetapi disebab dia boleh diharuskan berbuka puasa, asbabnya ialah musafir. Jadi dia boleh pilih nak teruskan puasa, itu yang terbaik. Tapi kalau memang dia rasa tak mampu ataupun dia rasa ngantuk sangat ni, bawa kereta ni, ada kelebihan pula, aku ni musafir, boleh kot aku minum, dia katakan boleh kot, mula-mula dia tak faham, jadi dia sebut boleh kot, tapi bila dia dah faham, dia kata oh boleh rupanya. Jadi dia boleh ambil option yang kedua untuk dia berbuka puasa. Tetapi kena ingat, jangan duk buka puasa bila habis Ramadan, habis Syawal, kan tak ganti-ganti juga, tunggu tahun depan pun tak ganti juga. Ini masalah. Okey, Allah alam. Okey, ada soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya katalah orang yang berpuasa, tiba-tiba cuaca gelap hari tu. Rumah dia tak ada jam dan tak ada orang bang, jauh. Kan dia nampak gelap, dia rasa ni dah pukul 7.30 dah kan, dah buka puasa. Dia pun berbuka. Selepas berbuka, barulah dia dengar ada pula orang bang. Macam mana tu Ustaz? Dia ingat dah masuk berbuka puasa. Itu bila di situ dia masuk pada perkara yang dikatakan sebagai bersangka-sangka kan. Bersangka-sangka, sepatutnya dia kena cakna lah. Bila dia ingat tak, ada satu kes tak silap saya tahun lepas ataupun 2 tahun lepas. Ada pihak muazzin, saya tak pasti masjid ataupun surau, belum masuk waktu maghrib dia azan. Okey, dia azan. Jadi orang kampung tu semua pakat buka puasa. Kan? Jadi semua batal puasa, maka perlu untuk qada puasa. Okey. Jadi dia tak boleh dalam keadaan bersangka-sangka, dia kena yakin sungguh. Dia termasuk pada apa yang dikatakan sebagai kelalaian atas kelalaian dirinya, menyebabkan dia berbuka sebelum sampai pada waktunya. Dia kena qada lah. Wallahu a'lam.
Kita katalah orang tu dia sangka betul waktu tu dah berbuka puasa. Tu pasal dia minum sikit. Dia kata, aku nak minum sikit lah. Dah waktu berbuka. Dah lepas tu baru tengok, ada bang pula dah. Baru pula ada bang. Allah. Dia sama macam dia sama macam solat. Dia sama macam solat. Contoh, kita dah solat, kita yakin dah masuk waktu. Kita pun solat sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita baru dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita nak buat apa? Kita nak anggap dah sah ke solat kita. Maka kita akan bangkit dan solat semula, betul? Kan? Betul, Ustaz. Ya. Jadi itulah situasinya. Bila mana dalam keadaan memang kita rasa kita yakin sungguh kan, tetapi bila belum masuk waktu tu atas kesilapan kita sendiri. Jadi wajib untuk kita mengqadakkan puasa kita. Wallahu a'lam. Okey. Okey, ustaz dalam musafir untuk pergi umrah dalam plane je sama, jika tak sanggup berpuasa lama waktunya bolehkan berbuka. Okey. Dia selagi mana dalam perkataannya musafir itu sama situasinya. Okey. Kadang surah atau masjid azan lambat. Okey, sekejap Betul. Okey. Dia begini Okey. Cerita berkaitan dengan bab masuk waktu berbuka. Sebenarnya ramai di kalangan masyarakat yang dia melakukan kesilapan yang tak dijangka, yang tak disangka. Apa dia? Contoh kebanyakan orang bila kita tengok sewaktu berbuka puasa di luar, ni bukan cerita berbuka puasa di rumah. Kalau di rumah ni mungkin mudah sikit. Perasan tak perasan bila mana di kedai makan, dengar sahaja dia set dekat telefon. Kan kadang-kadang dia dengar azan melalui radio. Okey, contoh. Radio melaungkan azan, dia ikut waktu mana? Kan? Dia akan ikut waktu, biasanya waktu Kuala Lumpur, kan? Dia ikut waktu KL, kan? Ibu negara, dia ikut. Kita duduk dekat Kedah, contoh. Kita di Kedah. Kita pula sesekali kita datang ke Kedah, kita pun datang ke situ, kemudian kita dengar azan melalui radio kita dalam kereta, dengar ataupun dalam telefon kita dengar azan dah. Berapa ramai orang yang dengar sahaja azan, dia terus berbuka puasa. Sedangkan dalam sesebuah negeri, ada zon-zon dia. Setiap satu zon tu biasanya berbeza 2 minit, kadang-kadang 3 minit, kan kadang-kadang 1 minit. Batal tak puasanya? Kan? Batal puasanya hanya kerana seminit, hanya kerana 2 minit. Sebab itu, saya ingat lagi waktu kecil-kecil dulu, arwah bapak saya pesan apa dia? Dengar azan kat TV. Dulu mana kita ada jam, dulu mana kita ada telefon, kan? Harap TV je lah, kan? Jadi bila mana dengar di TV tu, kita excited. Dan waktu zaman kita kanak-kanak, depan mata kita tembikai ada, lai cikang ada, kan? Dah tak sabar dah. Kita tak ingat makan sangat dah. Kita nak minum je, kan? Jadi dekat TV je, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun tak sabar. Arwah bapak saya pesan apa dia? Tunggu sampai Hayya 'alas salah. Sebab apa? Antara waktu laungan azan yang pertama sampai Hayya 'alas salah ada masa dalam 2 ke 3 minit. Jadi memang waktu antara azan yang dikumandangkan di radio, di televisyen dengan waktu tempat kita bezanya dalam 2 minit ataupun 3 minit, biasanya begitu. Jadi sebab itu kita kena berhati-hati. Kalau nak solat, kita kena tahu waktu masuk solat. Jadi begitu juga bila mana kita nak berbuka, kita kena tahu tempat kita tu berbuka ikut mana. Dan kadang-kadang setengah orang dia pun ada silap. Contoh di kawasan saya ni, kan, dia kena cakna betul lah. Kawasan saya ni alamatnya Shah Alam. Okay, Seksyen 30 Shah Alam. Tetapi mengikut pentadbiran di bawah Jabatan Agama Islam, waktu berbuka, waktu masuk solat, saya kena ikut daerah Kelang. Ini kadang-kadang pun ada orang terkeliru. Dia ikut Kelang, dia ikut Shah Alam. Dia kata alamat aku Shah Alam. Shah Alam tu daerah Petaling. Petaling dengan Kelang ada beza. Jadi sebab itu kita kena berhati-hati. Okey? Betul. Biasanya orang akan orang paling cakna masuk waktu solat ialah pada bulan Ramadan.
Tetapi yang paling caknak ialah masuknya waktu maghrib. Sebab itu kalau petang-petang tu kan ada dekat TV tu dia dah keluar dah kan dengan main apa nama ni, biola pula. Dia punya gambus tu, bunyi je gambus tu tahu dah. Kejap lagi dia keluar lah. Dia keluar apa dia? Waktu solat dan imsak bagi kawasan-kawasan yang yang satu Malaysia tu kan. Jadi sebab itulah kena kita berhati-hati. Okey, sekejap saya tengok, saya scroll sekejap ada soalan tak? Okey. Jadi penting untuk kita cakna tentang waktu solat. Saya Ustaz time kerja buat overtime, buka radio sekali channel Best 104. Okey. Jadi biasanya kan bulan Ramadan ni channel yang paling top ada dua je. Okey. Yang pertamanya channel radio IKIM.FM dengan satu lagi radio Zayan.FM. Itu biasanya dua channel yang top. Sebab waktu itulah kebiasaannya orang akan menambahkan pengisian rohaninya. Okey, kita balik pada perbincangan kita tadi. Bagi orang tidak mampu berpuasa kerana keuzuran yang tidak mampu, tiada harapan untuk sembuh, maka wajib baginya untuk membayar fidyah. Okey. Ini sama ini apa nama ni, bertepatan dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Sadaqallahu azim. Maka sesiapa antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ia berbuka itu pada hari-hari yang lain, dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya, yakni membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Okey, jadi itu berkaitan dengan apa nama ni, apa yang dikatakan sebagai keuzuran yang diberikan kebenaran untuk berbuka puasa. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Ustaz, ada dekat chat tu, ada imam tu dia kata kalau tunggu berbuka selepas baca doa selepas azan tu Ustaz, tapi kalau ikutkan sunnah kan kita segerakan berbuka Ustaz. Betul. Okey, sebab itu saya katakan nak ikut selepas habis azan pun boleh. Tapi kalau kita nak mengejar apa nama ni, sunnahnya, itu lebih baik. Jadi macam mana caranya? Sekarang ni tak susah. Kita boleh download je. Kita boleh download apps kan. Apps kita tu waktu berbuka di kawasan kita. Jadi bila mana kita tahu dah waktu berbuka di tempat kita ni, kita dah tak mengharapkan sangat dah nak tunggu sampai habis doa dan sebagainya. Kita tahu dah. Contoh kita duduk kat mana? Kita duduk Kok Diang. Kok Diang pukul berapa masuk waktu maghrib. Jadi masuk saja waktu maghrib tu boleh dah berbuka kan, sebab kita dah yakin dan kita pasti, dan kepastian kita bukan sekadar sangka-sangka, tetapi memang kita tahu waktu berbuka di tempat kita, contoh 7.15. Okay, jadi 7.15 tu baca doa dulu, baca doa, mungkin makan masa seminit. Jadi 7.12, 7.15 tadi masuk waktu. So kita baca doa, ambil masa dalam 1 minit. So 7.16 kita dah boleh makan. So tak ada masalah. Okay. Ada soalan lain? Ustaz, macam rumah saya sangat berhampiran dengan surau dan biasanya memang akan biar azan habis kan, sebab macam sayang nak baca doa jawab azan tu satu. Pada saya benda tu kita melewatkan tak Ustaz? Tak kan? Okey. Dia nak kata lewat tu tak lewat lah. Tak adalah kata sampai melewat-lewatkan. Dia ada juga apa nama ni, kekurangan bila mana kita melewat-lewatkan apa nama ni, berbuka tu satu perkara yang tak bagus juga kan. Jadi yang penting apa dia? Nak jawab tu, kalau kita nak buka dulu pun tak ada masalah. Minum air dulu. Kan? Minum air dulu. Ataupun yang terbaiknya kita dianjurkan mengambil sunnahnya berbuka puasa dengan kurma ataupun benda yang manis. Okey. Makan satu, lepas tu habis azan baca doa. Tak ada masalah. Kalau kita dah makan sekalipun, dalam mulut kita dah ada ikan siakap steam nyonya contoh kan. Habis azan bacalah doa tu, tak ada masalah pun. Okey. Okey, ada soalan lain?
Tak ada. Ustaz, kadang-kadang pernah jadi macam kita tekan dalam kereta tau. Air tak ada, apa tak ada, macam mana nak berbuka ni? Terlewat. Allahu Macam mana? Akbar. Okey. Tapi dia tak boleh elak lah. Betul. Okey. Apa nama ni? Saya pernah mengalami situasi tu. Okey, waktu zaman-zaman muda dulu kan. Jadi benda ni kebetulan dapat jemputan untuk buat persembahan selepas waktu berbuka puasa di Melaka Perit apa, saya tak ingat nama tempat. Jadi kami satu kereta daripada Shah Alam, tak menjangka masuk je air keruh, masuk dekat tol tu jalan jam. Okey. Jadi apa yang kami buat, ni zaman-zaman muda dia punya nakal dan atas kurangnya ilmu kita pada waktu itu. Jadi kawan-kawan dia kata apa dia? Kita fahamnya waktu tu korek hidung tu batal puasa. Jadi kawan-kawan dia cakap apa? Kita ni tak ada makanan, kata kan, macam mana kita nak buka puasa? Dalam kereta ni tak ada apa, ingatkan boleh sampai awal. Kata okeylah, kita buka puasa dengan korek hidung. Cakap korang hasam punya kawan kan. Jadi pada waktu itu, kemudian kita duduk tengok dalam kereta tu adalah baki air mineral. Sikit je, kata tak apalah, kita kongsi-kongsi minum air yang sedikit tu kan. Jadi boleh ingat balik Allah punya jahil kita waktu tu kan. Tapi jangan ambil serius kan. Orang ni duk bergurau, kata kan kita korek hidung je lah buka puasa kan. Tak boleh pun, itu bukan perkara yang membatalkan puasa kan. Korek hidung tak batal puasa, yang batal kalau kita korek sampai ke dalam. Okay? Jadi kalau dah tak ada makanan sangat dalam kereta, nak buat macam mana? Takkan kita nak buka mulut makan angin kan? Ustaz, saya berbuka puasa dengan angin. Jangan. Jadi bila dah tak ada, tak boleh buat apa. Tunggulah sampai pada tempat yang kita boleh jumpa makanan ataupun minuman untuk kita berbuka puasa. Bukan kita sengaja nak melewatkan waktu berbuka, tetapi dalam keadaan yang terpaksa. Okay? Alright. Tak ada soalan lagi ya? Okey, jadi kalau tak ada soalan lagi, kita sambung lagi kepada persoalan-persoalan seterusnya. Okey. Berkaitan dengan perkara yang paling asas. Okey. Okey, niat berbuka puasa kan. Berbuka puasa dia tak ada niat pun, kan. Tapi yang penting sebenarnya buka puasa bila mana kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut kita, tu dah yang dikatakan sebagai berbuka puasa. Okey, jangan risau. Bab tu jangan risau. Okey. Jadi kita lihat perkara paling asas, innamal a'malu binniyat kan, perkara paling asas. Ini pun masih ramai yang keliru. Ustaz, boleh ke niat puasa sebulan? Ustaz, macam mana kalau malam saya tak sempat nak nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ustaz, saya bangun lambat, saya tak sempat nak niat dalam hati nak berpuasa. Ustaz, saya bangun sahur dah Ustaz. Tapi bila saya sahur, saya lupa nak baca niat. Kan macam mana tu? Kan. Jadi persoalan biasa. Tetapi persoalan biasa inilah yang saban tahun akan timbul persoalan. Okey. Jadi persoalannya, bilakah masa yang perlu kita untuk berniat? Kita lihat sabda baginda Nabi SAW, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Maksudnya sesiapa yang tidak meniatkan puasa pada malam hari sebelum terbit fajar, maka tiadalah puasa baginya. Ini untuk puasa Ramadan. Kalau puasa dalam puasa sunat tak ada masalah selagi mana belum masuk waktu zuhur dan kita belum melakukan perkara yang membatalkan puasa, boleh lagi untuk berniat. Okey. Jadi apa maksud niat? Niat ialah mengqasadkan puasa, iaitu menghadirkan di dalam hati kita niat berpuasa. Okey. Jadi sebab rukun puasa ada dua je. Yang pertama niat, yang kedua tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Okey. Okey, alright. Soalan tu saya rasa saya dah jawab tadi. Lambat nak tanya, kalau tak ada apa-apa makanan, kita berniat saja berbuka sahaja boleh. Okey, tak apa, jangan risau. Bila mana dah masuk waktu berbuka tu, dia jangan risau niat nak buka puasa ke, tak ada makanan ke, jangan risau. Nanti bila jumpa makanan, baru berbuka. Okey, jadi bab niat tadi. Kadang-kadang ada setengah orang dia kata, Ustaz saya tak lafaz Ustaz niat. Ya, kena ingat, perkara ini perkara asas, tetapi kadang-kadang kita terlupa. Yang dimaksudkan dengan niat adalah qasad, iaitu menghadirkan diri dalam hati kita, niat untuk kita berpuasa. Okey. Jadi contoh, saya tanya soalan. Ada orang dia bangun tidur pagi.
dia bangun tidur, dia bersahur. Tapi dia lupa nak lafazkan nawaitu shauma ghadin sehingga akhir. Okey. Dan dia lupa dalam hati, saja aku berpuasa esok hari dalam bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Sah tak puasanya kalau kata dia tak lafazkan dan dalam hatinya tak detikkan perkataan yang saja aku berpuasa tu. Tapi dia bangun sahur. Agak-agak sah tak puasa dia kalau dia teruskan Sah puasa? Ustaz. Sah, Sebab sah. dia bersahur. Sebab dia dah bangun sahur tu dia dah niat nak puasa. Betul, Alhamdulillah. Okey. Yang penting dia niat bangun tu, aku bangun ni nak apa? Aku bangun ni nak sahur. Sahur tu nak buat apa? Sebab aku nak puasa. Cukup sekadar itu saja. Kan. Tapi jangan kita niat bangun pagi, aku bangun pagi ni sebab nak sarapan. Dia sahur, perbuatannya tu macam sama dengan sahur, tapi niat dia tu sebab dia nak sarapan. Jadi tak sah. Kalau dia memang niat bangun kerana bersahur untuk berpuasa, maka sah. Jadi jangan risau. Dan ada juga orang tanya, Ustaz, kan malam-malam biasa, malam pertama tu kita dah niat puasa sebulan. Jadi boleh ke tidak kalau kata tiba-tiba saya terbangun lambat lupa nak niat puasa esok hari? Okey. Jadi sebenarnya berkaitan dengan niat puasa sebulan. Okey. Kita tengok. Mengikut pandangan jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i, niat puasa wajib dilakukan pada setiap malam, tetapi memadai niat sekaligus untuk keseluruhan bulan Ramadan. Namun mengikut mazhab Imam Malik harus berniat puasa untuk sebulan sekaligus, iaitu pada malam pertama Ramadan. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, digalakkan berniat puasa sebulan sekaligus, tetapi bukanlah mengelak untuk berniat pada setiap malam. Itu hanya sebagai langkah berhati-hati. Jika ditakdirkan terlupa niat pada mana-mana malam pada bulan Ramadan, dengan adanya niat sekaligus itu dapatlah dielakkan daripada terbatal puasa kerana terlupa terlupa untuk berniat pada setiap malam. Jadi kepada mazhab yang mengharuskan niat sekaligus tadi, kesimpulannya menurut mazhab Syafi'i, niat puasa wajib dilakukan pada setiap malam. Adapun niat puasa sekaligus itu hanyalah sebagai langkah berhati-hati. Okey. Jadi kena faham, ada orang kata mazhab Syafi'i tiap malam kena niat tau. Ada kata kita yang buat niat puasa sebulan tu, itu bukan pandangan mazhab Syafi'i. Dia duduk bergaduh, duduk bergocoh kat situ. Tak ada masalah. Sebab apa? Mazhab Syafi'i mengatakan memang setiap malam wajib untuk kita niat berpuasa setiap malam. Tetapi ada kelonggaran untuk mengelakkan daripada kita terlupa. Malam pertama tu niat puasa sebulan. Jadi jangan risau, dah tak timbul persoalan terlupa niat puasa. Okey? Clear? Okey. Jadi persoalan tentang niat ni saya tak ada masalah. Okey, selesai. Berapa dah? 9.38. Lama lagi masa. Alhamdulillah banyak masa kita boleh bincangkan lagi. Okey. Kita sambung seterusnya. Persoalan, adakah harus berkumur-kumur dan membasuh hidung ketika sedang berpuasa? Boleh tak nak berkumur-kumur ataupun nak membasuh hidung ketika sedang berpuasa? Boleh ke tak boleh? Apa jawapannya? Boleh Ustaz. Boleh. Boleh. Ada syarat tak? Jangan sampai telan. Okey, alright. Okey, harus berkumur dan menyedut air ke dalam hidung ketika sedang berpuasa, tetapi jangan berlebihan kerana dibimbangi akan tertelan air liur, jadi berpada-pada. Begitu juga berkaitan dengan mandi ketika berpuasa pun boleh, tak ada masalah kan. Yang jadi masalah ni waktu kita dah dewasa ni dah tak ada masalah lah kan. Kalau kita niat dalam bahasa Melayu boleh ke Ustaz? Okey, ini soalan yang biasa juga orang tanya ni. Ustaz, boleh tak kita niat dalam bahasa Melayu? Dia kena beza lafaz niat dan juga niat. Okey. Apa dia lafaz niat dan apa dia niat? Lafaz niat ialah apa yang kita lafazkan. Nawaitu shauma ghadin an adai, itu lafaz niat kita. Okey. Manakala niat itu adalah yang dalam hati, tak perlu nak dilafaz. Jadi ada beza. Lafaz niat itu sunat, niat itu wajib. Okey. Jadi persoalannya dalam bahasa selain daripada bahasa Melayu, niat dalam bahasa Melayu boleh ke tidak? Dalam hati tu nak cakap Jawa ke, nak bahasa Jepun ke, bahasa Jerman, semua boleh, tak ada masalah. Okey. Yang penting kita faham dalam hati kita. Contoh dalam hati cuma terlintas, aku nak puasa esok Ramadan.
kerana Allah. Selesai. Okey. Jadi apa lagi? Okey, alright, seterusnya. Dulu berkaitan dengan mandi, berkaitan dengan berkumur-kumur. Dulu kan kalau kita kecil-kecil, selalu kita diberikan pesan, jangan banyak mandi, jangan duduk lama-lama dalam bilik air, nanti batal puasanya. Kan sebenarnya dia tak nak kita terlalu berlebih-lebihan. Nak mandi satu hari 10 kali pun boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau waktu tu panas sangat, terutamanya anak-anak kita duduk melepek, kan, duduk tengok dia baru belajar puasa, duduk melepek dia, kan. Kalau waktu kecil, tempat kan masuk kepala dalam freezer macam biasa buat aja ni, ada pengalaman ni. Kan. Ataupun kadang-kadang bila dia pergi sekolah pakai songkok hitam, kan, dia pakai songkok hitam, apa yang dia buat? Biasanya dia akan basahkan air, masukkan air dalam songkok tu, masukkan air dalam songkok tu, kemudian dia pakai, jadi basah semua baju dia tu, kan. Sekejap. Minta izin sekejap, 20 saat. Okey, alright, kita sambung kembali. Okey, minta maaf sebab ada orang datang nak minta tanda tangan pula. Tak apa, saya cakap dia datang selepas 10.30. Okey, geng pakai songkok je tahu. Itulah, biasalah tu. Angkat tangan, ustazah, saya nak keluar pergi tandas, kan. Ni geng-geng nakal, dia pergi dekat air paip tu, air paip pun dia boleh minum. Batal puasa, belakang kira. Balik rumah, yang penting dia buku puasa. Mak nampak dia puasa satu hari. Okey. Jadi bila ais 30 sen letak dalam songkok, itu semua pengalaman. Okey, anak-anak kita kalau buat, kita jangan marah sebab dulu kita pun pernah buat, kan. Jadi kita nasihat dia, dan biasalah budak baru nak berpuasa ni macam-macam ragam dia. Okey, alright. Seterusnya, adakah harus memberus gigi ketika kita sedang berpuasa? Boleh tak gosok gigi ketika sedang berpuasa? Boleh ke tidak gosok gigi kita pakai ubat gigi, ataupun kena pakai kayu sugi aja, kan, nak kena pakai kayu sugi je, kan, ataupun berus gigi tu tak perlu pakai ubat gigi, boleh ke tidak nak berus gigi pada waktu siang hari? Ini persoalan-persoalan yang biasa berlaku. Kadang-kadang yang menyedihkan apa dia, sampai ke malam hari pun, kan. Saya pernah baca satu posting kawan saya. Dia punya perli tu lain macam. Dia kata apa dia? Malam tadi pergi solat tarawih, kan. Dia kata, bang, saya tahulah bang, kan, mulut orang yang berpuasa itu wangi seperti bau haruman kasturi. Tapi bang, kalau pergi tarawih tu dah malam, bau kasturi tu takkan nak bawa sampai ke malam. Kan, maksudnya apa dia kata, tak tahan solat sebelah orang pada waktu malam, dah buka puasa. Bila dia Allahu Akbar, bau mulutnya terlalu kuat, dah malam dah, sepatutnya dah boleh buka puasa tu, gosoklah gigi tu, kan. Jadi jaga juga bab kebersihan. Pada waktu siang hari kita lihat boleh ataupun tidak bergosok memberus gigi dengan menggunakan ubat gigi. Tak ada masalah. Yang pertama, tak ada masalah nak menggunakan ubat gigi semasa sedang berpuasa, hukumnya adalah harus. Kerana pada zaman baginda Nabi SAW, kayu siwak ataupun kayu sugi yang digunakan juga mempunyai rasa dan jirim, serta tidak ada ulama melarangnya ke atas orang yang berpuasa. Namun sama juga apa dia, jangan sampai tertelan ubat gigi tersebut. Dan harus juga menggosok gigi ketika sedang berpuasa, terutama pada setiap kali hendak mengerjakan solat tanpa mengecualikannya pada bulan Ramadan. Sabda baginda Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaq inda kulli solah. Kalaulah tidak kerana bimbang aku akan memberatkan umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka bersiwak pada setiap kali solat. Namun sama juga tadi, berhati-hati jangan sampai tertelan ubat gigi atau sisa-sisa makanan. Dan menurut mazhab Syafi'i, ini yang kita kena ingat. Okay. Makruh bersugi selepas gelincir matahari
dari tengah langit, iaitu selepas masuknya waktu zuhur. Adapun sebelumnya tidaklah makruh. Ini dalam mazhab Syafi'i, nak gosok gigi silakan, nak pakai ubat gigi silakan. Hukumnya harus. Tetapi nak gosok sebaiknya sebelum masuk waktu solat zuhur. Selepas waktu solat zuhur, maka dihukumkan dalam mazhab Syafi'i menjadi makruh. Tetapi kalau kata memang agak-agak kita ni ada perjumpaan ataupun ada mesyuarat yang perlu untuk kita berhadapan dengan orang dan kita faham yang kita katakan mulut kita ni bermasalah. Mungkin ada gigi yang berlubang ataupun ada gigi yang rosak. Jadi bila mana kita berjumpa dengan orang menyebabkan satu persepsi yang kurang baik, maka boleh kita nak gosok gigi kan. Niat kita bukan apa kan, sebab kita nak mengelakkan daripada berlakunya fitnah. Tetapi makruh tetap dihukumkan sebagai makruh. Okey. Adakah harus bercelak ketika sedang berpuasa? Okey. Dan bagaimana pula dengan menitik ubat ke dalam mata? Ini dua persoalan kan. Yang pertama berkaitan dengan celak. Boleh tak nak pakai celak dalam bulan puasa? Harus memakai celak ketika sedang berpuasa, yakni tidak membatalkan puasa dan tidak juga dimakruhkan. Jelas perkara berkaitan dengan pakai celak. Harus dan tidak membatalkan puasa. Bagaimana pula dengan menitik ubat ke dalam mata? Okey. Menitik ubat ke dalam mata kerana maka hukumnya juga harus, kerana mata bukanlah saluran yang terbuka yang sampai ke rongga dalam badan, iaitu perut atau kepala, maka tidak batal puasa dengan memasukkan sesuatu ke dalamnya. Terdapat hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, iktahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wa huwa shaim. Maksudnya apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai celak dalam bulan Ramadan ketika baginda sedang berpuasa. Jadi tak ada masalah pakai celak dan juga nak masukkan ubat mata, sakit mata kan. Kalau kecil-kecil dulu jangan, batal puasa, masuk ubat tu dalam rongga kita. Tak, rongga mata ni bukan rongga terbuka kan, bukannya mata kita ni boleh tarik keluar, dan apa yang ada di mata tu bukan boleh sampai ke dalam perut kita. Jadi maka tak ada masalah, pakai celak boleh, tetapi niat kita itulah, niat pakai celak tu bukan untuk kita bertabarruj ataupun kita nak menunjuk-nunjuk dengan orang, dan kemudian pakai ubat titis mata pun tak ada masalah. Okey, persoalan seterusnya. Adakah harus mengorek atau mencuci telinga menggunakan putik kapas atau alat lainnya ketika sedang berpuasa? Okey. Persoalan korek mata pula. Korek hidung dan juga korek telinga. Saya simpulkan dua-dua ni. Okey. Boleh ke tidak korek hidung? Boleh ke tidak korek telinga? Okey, saya buka dulu persoalan. Boleh ke tidak? Ada yang nak jawab? Korek telinga. Yang saya faham boleh, tapi dengan tujuan nak membersihkan sekadarnya, Ustaz. Okey, alright. Jawapan pertama. Ada jawapan lain? Kecil-kecil kan kita belajar, jangan korek hidung, nanti batal puasa, betul tak? Kan? Itu biasa kan? Jadi sebenarnya batal ke tidak? Ke confuse masing-masing? Saya rasa macam batal. Tak batal Ustaz. Okey. Tapi dia tak adalah sampai jolok sampai ke dalam. Betul. Yang tepi-tepi untuk bersihkan tu boleh. Okey, alright. Jadi jawapan yang memang terbaik. Okey, yang pertamanya kita lihat ya. Ini jari kita ada 5. Setiap jari ni dia ada fungsi dia yang berbeza. Biasa kita korek hidung pakai jari apa? Jari kelingking, betul? Jari kelingking. Korek hidung, sampai tak kita korek hidung sampai ke dalam rongga tekak kita, tak ada kan? Jadi setakat korek hidung yang biasa tak menjadi masalah. Begitu juga dengan korek telinga pun tak menjadi masalah, tetapi yang pentingnya apa dia, kalau korek hidung jangan sampai masuk ke dalam rongga tekak kita kan, memang tak akan terjadilah. Okey. Korek telinga begitu juga, ada perbezaan pendapat. Ada yang mengatakan tak boleh langsung, tetapi ada pandangan yang lebih ringan katakan tak ada masalah nak korek telinga asalkan jangan sampai mencecah ke dalam gegendang telinga. Jadi tak ada masalah, koreklah hidung, koreklah telinga tu kan. Jangan korek hidung pakai jari hantu pula kan, sebab setiap jari ni ada fungsi dia. Jari kelingking untuk korek hidung, untuk korek telinga. Okey, jari manis
Kegunaan dia untuk memaniskan kita dengan memakai cincin jari hantu. Siapa tahu apa fungsi jari hantu? Okey. Apa fungsi jari hantu? Kadang-kadang kita tak tahu tau. Alamak, tak tahu. Okey. Apa fungsi jari hantu yang ramai orang tak tahu? Tapi dia buat. Tapi dia tak tahu. Kalau dia yang tahu, silakan jawab. Kalau tak tahu, saya akan kongsikan. Okey. Sebenarnya, dalam pada kita beristinja, kan, senang ceritalah, kan. Minta maaf cakap, dengan izin saya katakan apa dia. Untuk membersih, maksudnya bila mana kita nak membersihkan najis setelah kita buang air besar tu, sebenarnya dalam Islam diajarkan kita, iaitu jari hantu ni, jari hantu yang tengah ni, kan, bukan guna untuk tunjuk benda yang tak sepatutnya, kan. Itulah kegunaannya untuk kita, bahasa kasarnya apa dia, cebok ataupun membersihkan najis setelah kita membuang air besar. Itu kegunaannya untuk kita nak, kan, kadang-kadang orang kita ni itulah masalah, dia buat selama ni tapi dia tak tahu. Okey lagi dia buat tapi dia tak tahu. Ini yang jadi masalah, dia nak beristinja tu, dia nak membersihkan setelah buang najis besar tu, 5 jari dia pakai kau. Kan, itu masalah. Kan, sebab dia tak tahu. Ustaz, saya daripada kecil Ustaz 5 jari saya pakai. Kan. Jadi sebenarnya itu kegunaan dia, jari hantu, untuk kita membersihkan kemaluan belakang kita tu daripada najis. Okey, alright. Boleh ke buat time puasa? Tak faham. Okey, maksudnya apa dia? Kita membersihkan bukan sampai kita masuk ke dalam lubang dubur tu. Maksudnya apa dia? Bila kita kan ni 5 jari. Cara dia sebenarnya bila kita nak membersihkan ni, kita kena buat begini. Minta maaf, bukan saya nak tunjuk benda tak baik, tapi ini bila kita nak membersihkan tu begini caranya. Yang 4 jari lain tu sebenarnya sepatutnya kita bengkokkan dia. Tinggal 1 jari je untuk kita membersihkan najis yang ada tu. Maksud kita cebok tu lah tadi, kan. Itu yang sepatutnya. Jangan pula kita masukkan dalam lubang dubur tu. Kita bersihkan yang rongga yang terbuka di luar. Itu kena faham. Okey. Okey, sejujurnya saya baru tahu. Tak apa, tak risau. Jangan risau kalau baru tahu. Sebab ramai orang yang tak tahu. Sekurang-kurang kita dah tahu. Kan? Ada orang tak tahu langsung. Sampai lani pun dia tak tahu. Jadi itu pentingnya bila ada kuliah-kuliah macam ni. Kadang-kadang orang kata, alah Ustaz, cerita pasal puasa benda sama je, kan. Jangan. Ada benda-benda yang selama ni salah faham kita. Tetapi sekarang baru kita tahu, oh rupanya begitu. Kalau kita tak kongsi hari ni, kita pun tak tahu. Dan kadang-kadang, ini pengakuan jujur saya sendiri. Bila mana saya buat kelas, bila saya buat kuliah, saya pergi mengajar di mana-mana, apa benda yang perlu saya buat ialah saya kena mengulang kaji sebelum saya menyampaikan. Jadi bila kita mengulang kaji tu, kadang-kadang Allah, saya terlepas pandang perkara ni. Contoh, ada benda yang saya tersilap dalam perkara ni. Sebab rujukan kita kadang-kadang bukan 1-2 rujukan. Kita cari kitab, kita cari mana-mana website yang contoh daripada Jabatan Mufti, fatwa yang keluar, kan. Jadi di situ kita tambah semula ilmu, dan sebenarnya bila mana saya menyampaikan bukan saya nak mengajar, tetapi saya sendiri sedang belajar. Saya perlu untuk belajar untuk saya menyampaikan. Okey, ada yang angkat tangan. Silakan Puan Niah. Betul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dia beritahu yang kita nak nak cebok tu. Okay. Minta maaf lah. Kalau yang buasi, selalu memang kena jolok lah Ustaz. Jolok sikit sebab dia akan ada situ tak bersih. Jadi batal tak puasa. Okey. Buasi ni situasi yang sebenarnya ramai orang ada buasi. Kan? Saya sendiri pun pengalaman buasi saya agak kronik. Kan tu cerita zaman dululah. Dia yang dimaksudkan tu bila mana kita terpaksa jolok sampai ke dalam. Itu yang membatalkan. Senang ceritanya, bila buasi, kita membersihkan cebok tu dalam keadaan kita menyangkung. Minta maaf saya sebut perkara-perkara ni untuk ilmu untuk ilmu. Bila mana kita menyangkung, maka rongga di kemaluan ataupun di dubur kita ni akan terbuka. Dan itu juga sebenarnya rongga yang wajib. Dia tak adalah kata kita jolok sampai ke dalam. Dia setakat luaran sebenarnya, tetapi dia agak terselit sedikit. Okay? Itu juga lah sebenarnya rongga yang wajib untuk sampai air bila mana kita mandi wajib. Okey. Jadi kadang-kadang bab mandi wajib ni pun ada orang silap faham. Dia mandi dalam keadaan berdiri. Salah tak? Tak salah. Okey. Tetapi kena ingat, ada rongga-rongga yang perlu untuk
contoh dalam keadaan menyangkung, minta maaf, jadi faham sendirilah bila mana dalam keadaan menyangkung ni ada rongga hadapan yang akan terbuka, ada rongga belakang yang akan terbuka. Bila mana kita mandi wajib dalam keadaan berdiri, kita tak pula duk nak maaf katalah, duk selak rongga-rongga yang sepatutnya terbuka dalam keadaan kita menyangkung. Jadi ada tempat-tempat yang tak terkena air sewaktu kita mandi wajib. Ini kadang-kadang benda yang silap yang berlaku. Jadi duduk berdiri, contoh di bahagian belakang tu, bahagian belakang bila mana berdiri kan dia rapat kan, punggung tu akan rapat. Jadi ada air yang tak masuk ke celah-celah. Dan mungkin ada yang sepatutnya bila mana kita menyangkung rongga tu terbuka, tak kena pada waktu kita mandi wajib. Sehingga menyebabkan kita tak sah solat kita, tak sah ibadat kita kerana tak terangkat hadas besar tu. Jadi berhati-hati. Jadi bab dikatakan tadi, apa yang dikatakan sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang ada buasir, jangan sampai ke dalam. Maksudnya apa, dia setakat luaran sedikit tak ada masalah, tak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan lain? Ustaz, saya tanya, misal katalah orang yang Ustaz kata menyangkung kan, tapi kalau separuh orang dia tak boleh menyangkung. Jadi dia duduk dekat tandas, dan tandas tu kemudian dia Tandas duduk lah maksudnya. Kemudian dia basuh kan buntut tu. Boleh kan Ustaz? Boleh. Dia asalkan maksud saya bukanlah kata mesti kena menyangkung. Kan ada setengah orang dia salah faham. Dia kata, Ustaz kata kalau tak menyangkung tak sah mandi. Tak. Minta maaf. Kalau kita berdiri pun, contohlah, dia boleh berdiri, dia tak boleh menyangkung. Jadi apa yang dia boleh buat? Ialah dia selak. Selak maksudnya kalau kata punggung tu diselak kan. Jadi bahagian-bahagian yang sepatutnya kena air yang terbuka tu sampai air. Begitu juga dalam keadaan berdiri, contoh minta maaf kemaluan di hadapan kan. Begitu juga kan. Mana yang perlu untuk disampaikan air, perlu untuk disampaikan air tersebut. Jadi itu kena cerita bab taharah lah kan, bab bersuci dan sebagainya. Okey. Ustaz kata Ustaz, kita duduk kat lubang tandas tu kan, kita nak bersuci. Boleh duduk atas lubang tandas tu? Boleh, tak ada masalah. Okeylah. Itu. Terima kasih Ustaz. Mungkin persoalannya tu ialah kan lubang tandas bawah tu ada najis, boleh ke? Mungkin lah. Kan, jadi boleh ke tidak, maksudnya bersuci di tempat yang ada najis kan. Okey, jadi nak mudah cerita, flush lah dulu kan. Memang ada flash, takutlah kata tak boleh pula. Boleh lah Ustaz. Boleh, tak ada masalah. Okey, ada lagi soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita sambung terus. Okey. Ada beberapa soalan. Okey, yang mungkin sekejap. Okey, ada 2 persoalan kalau saya sempat 2 atau 3 soalan. Ni soalan yang macam dengar macam benda-benda biasa kan. Saya cuba ada masa beberapa minit. Apa hukum membuang darah daripada badan ketika sedang berpuasa seperti berbekam, menderma darah dan sebagainya? Okey, bila mana katakan membuang darah ni bukanlah kata kita buang darah tu sesaja kan. Iaitu contohnya orang berbekam, orang derma darah. Okey, jadi boleh ataupun tidak? Jawapannya tidak membatalkan puasa, namun hukumnya makruh jika dibimbangi akan melemahkan badan. Okey, jadi tak salah nak berbekam, tak salah nak derma darah. Tetapi syaratnya apa dia? Jangan sampai melemahkan badan ataupun memudaratkan kita. Jadi bila mana sampai memudaratkan, ianya menjadi makruh. Bukan haram pun, makruh. Sebab kita berpuasa ni nak sihat. Tapi kalau disebabkan kita berbekam ataupun kita derma darah, menyebabkan kita menjadi lemah, maka di situ dihukumkan makruh. Okey. Yang seterusnya, adakah melakukan suntikan? Ini soalan yang biasa berlaku. Adakah melakukan suntikan melalui urat, menyuntik ke bawah kulit atau ke dalam daging badan akan membatalkan puasa? Senang ceritalah. Orang kencing manis, dia kena insulin. Okey. Orang pergi ke klinik, ambil ubat tahan sakit ataupun apa-apa jugalah yang memerlukan suntikan. Batal ke tidak? Okey. Memasukkan bahan ke dalam badan melalui suntikan tidak akan membatalkan puasa sama ada tujuan pengubatan ataupun lain-lainnya. Okey. Jadi hal ini tak menjadi masalah untuk kita melakukan suntikan melalui urat, menyuntik dalam ke bawah kulit atau ke dalam daging, tak membatalkan puasa. Tetapi di sini dikatakan apa dia? Ada sesetengah ulama
ulama semasa hari ini mengecualikan hukum di atas bagi suntikan makanan. Saya berpegang pada pandangan ini. Suntikan selain daripada makanan tak ada masalah. Tetapi kalau kata suntikan yang memerlukan, yang melibatkan makanan, contoh drip air ataupun masuk makanan seperti glukos dan sebagainya, ulama terkini mengatakan ianya membatalkan puasa kerana ianya mengambil kedudukan seperti orang makan, seperti orang minum. Walaupun ada pandangan lain, tapi saya berpegang pada pendapat ini. Suntikan selain daripada suntikan yang melibatkan makanan ataupun minuman tidak membatalkan puasa, tetapi yang melibatkan makanan ataupun minuman, maka ianya membatalkan puasa. Okey. Okey. Memasukkan jari ke dalam pusat. Ni masalah juga. Ada orang suka duk gentil pusat kan. Batal tak puasa? Kalau kata masukkan jari ke dalam pusat, tidak membatalkan puasa kerana pusat bukanlah rongga terbuka. Kan? Pusat ni dia tak rongga terbuka. Tetapi ada suatu perkara yang boleh menyebabkan batalnya puasa jika dia mengorek pusat. Apa dia? Jika pusat itu mengalami luka ataupun tertusuk menembusi ke perut, maka ketika itu batallah puasanya. Okay, jadi kalau kata pusat tu berlubang sampai ke dalam perut, maka batallah puasa. Kalau dia korek pusat tu, tapi dalam keadaan normal dia tak membatalkan puasa. Okay. Apakah mencium bau-bau yang harum akan membatalkan puasa? Duk cium bau-bau wangi kan, sekarang ni macam-macam perfume ada. Kalau kata perfume dalam kereta tu ada bau kopi, ada bau vanila, ada bau macam-macam lah. Jadi tak batal puasa. Dan saya rasa itu je kot. Adakah harus membatalkan puasa? Okey. Okey, right. Saya rasa sampai di situ. Kalau ada persoalan? Okey. Ustaz, bersuci kena masukkan 1 inci ke dalam dubur. Ya ke? Tak ada pula. Sampai sepanjang pengetahuan saya, tak perlu pula nak masukkan dalam keadaan bersuci nak masuk 1 inci ke dalam dubur. 1 inci tu bukan sikit tau. 1 inci tu begini lebih kurang nak masuk ke dalam dubur tu. Wallahualam, setakat ni yang setahu saya dalam bab suci tak ada pula kata perlu untuk mungkin ada. Saya setahu seatas pengetahuan saya cukup sekadar bila mana dia punya maksudnya bila mana dalam keadaan kita menyangkung tu, rongga yang terbuka di belakang tu kena air, maka cukup setakat itu saja. Tetapi minta maaf kalau kata ada pendapat lain dan sumbernya memang diyakini sahih, tak ada masalah. Okey. Okey, alright. Mungkin, okey. Sekejap saya tengok masuk nanti ke dalam dubur. Dubur tu saya tak pernah jumpa. Tapi kalau cerita tentang kubul, maksudnya depan. Okey, kalau bahagian depan tu memang kena masuk sedikit ke dalam, tapi bukan, kena jelas bukan masuk jari. Maksudnya apa dia tadi? Air tu bila mana mandi wajib tu, air tu kena masuk. Pasal tu saya katakan tadi, bila orang perempuan ni bahagian depan dia kena selak sedikit. Selak supaya air tu sampai ke dalam. Maksudnya kawasan yang rongga terbuka. Senang ceritalah, rongga terbuka ni kadang-kadang ada sampai pendapat mengatakan mulut ni, bila kita buka mulut itu dikatakan rongga terbuka, maka dia kata bila bersuci kena kumur-kumur. Ada pendapat begitu. Jadi begitu juga bagi orang perempuan bahagian hadapan, kemaluan di bahagian hadapan. Pasal tu saya katakan tadi, kenapa saya katakan menyangkung? Bila saya katakan menyangkung, rongga di belakang terbuka, rongga di hadapan terbuka juga. Betul tak? Kan? Ini bagi orang perempuan lah. Saya orang lelaki saya tak boleh nak, tak boleh nak cakap, tapi itulah dia. Bila kita duduk dalam keadaan menyangkung, yakin dan pasti rongga bahagian belakang akan terbuka, rongga bahagian hadapan pun akan terbuka. Jadi mana yang mudah katanya terlihat daripada luaran, itulah yang dimaksudkan dengan anggota untuk bersuci. Tapi jangan pula katakan tadi masuk 1 inci. Yang dimasuk ke 1 inci itu bukan jari. Maksudnya apa dia? Pastikan air itu sampai ke ruang yang kelihatan. Sebab apa? Rongga yang terbuka yang kelihatan daripada luar. Wallahualam. Saya rasa
saya rasa itu kot penjelasan yang dimaksudkan, iaitu bukannya dubur tetapi bahagian hadapan. Okey. Okey, ada soalan lain yang terakhir? Yes, akhir insyaAllah. Satu, untuk yang menjaga ibu atau ibu lah, sebab perempuan kan, ibu ke ayah ke yang dah uzur tapi keadaan ibu atau ayah tu masih nak berpuasa. Okey. Contohnya kata dia kena bantu untuk bersihkan bahagian kemaluan semua dan ibu Okey. tu salah seorang yang mengalami buasi. Maknanya anak yang main peranan cuci tu kena bersihkan betul-betul Ustaz. Kalau tidak dia termasuk dalam tak terangkat hadas ke macam mana Ustaz? Betul. Maknanya betul lah tu. Dia kena buat sehabis baik lah. Tapi dalam keadaan uzur ni, dia ada banyak kelonggaran. Kalau sampai tahap memudaratkan ibu tu, kan, dia dalam keadaan uzur. Contoh dia stroke. Memang kadang-kadang ada setengah bila kita angkat dia, menyebabkan mudarat lebih pada dia. Kita nak pusingkan dia, nak selak dia sampai nak masuk agak sukar. Senang ceritanya kita buat yang terbaik setakat kemampuan kita dan jangan sampai kita menyebabkan mudarat pada dia. Takut lebih mudarat, lebih teruk. Jadi kita buat setakat yang kita mampu, yang terbaik kita boleh buat. Sebab dia, satunya kena ingat dia ni uzur. Jadi bila uzur ni, banyak kelonggaran-kelonggaran yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang uzur. Betul, ada rukhsahnya di situ. Okey. Ada lagi? Kita cek tu Ustaz. Yes. Ada kalanya masa menitik ubat mata tu terasa di dalam tekak. Adakah membatalkan puasa? Okey, alright. Dia selagi mana menitikkan ubat tu dalam mata, dia tak ada masalah. Walaupun kita rasa macam masuk sampai ke dalam kan. Sebab bila mana mata ni bukan rongga yang terbuka, dia tak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau masuk daripada hidung sampai ke dalam. Jadi ubat mata tu jelas, selagi mana ubat mata memang tak ada masalah. Kita pun tak boleh nak kontrol. Masukkan titis ubat ke dalam mata, kita tak boleh nak kontrol dia ke mana dia nak pergi. Jadi insyaAllah tak ada masalah. Assalamualaikum Okay. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang yang ada ENT problem kan, dia kena sembur ke dalam hidung ubat dia. Tapi tak apa, dia sekali sehari ataupun kita sembur malam aja. Kalau sembur tu pertama batal tak Ustaz? Lagi satu, kedua, Allah Akbar, saya dah lupa dah pula. Sembur dalam hidung dah. Tadi tu dia dah lupa dah Ustaz. Jadi maknanya kalau kata kadang-kadang disebabkan itu saya tangguhkanlah, saya tak buat siang, saya buat belah malam. Oh ni satu lagi Ustaz. Orang yang lelah. Orang yang lelah tu kan dia spray. Nebulizer. Bila dia lelah dia kena spray. Jadi kalau macam siang dia kena lelah tu, boleh kena spray sebab bila spray tu memang ada obat masuk ke dalam tekak tu Ustaz. Okey, berkaitan dengan masukkan ubat ke dalam hidung untuk yang spray itu kan. Jadi itu juga termasuk dalam sebelum ni berlaku juga pertikaian kan. Jadi dikatakan kat situ sefaham saya atas ilmu yang saya ada, tak menjadi masalah. Dan kalau kata spray itu berhati-hatilah, kalau boleh janganlah sampai masuk ke dalam keadaan banyak. Dan yang terbaiknya kalau kata benda tu kita boleh buat pada waktu malam, buatlah pada waktu malam. Tapi kalau memang dah tak boleh, tak ada masalah. Boleh. Sama juga dengan nebulizer sebab anak saya dua orang, dua-dua lelah kan. Tapi alhamdulillah bila dia dewasa dia sembuh lah. Jadi tak ada masalah insya-Allah. Setakat kita nak masuk gas nebulizer tu dan juga spray anti kan, insya-Allah tak ada masalah. Tapi kalau kata ada pandangan lain yang lebih rigid, yang lebih keras dan ada sandaran dia, so boleh berpegang pada pandangan tersebut. Tapi pada saya, atas ilmu yang saya ada, dia tak menjadi masalah kalau kata kita spray dan jangan keterlaluan. Sama macam kita ambil wuduk tadi, masuk air ke dalam hidung. Begitu juga dalam situasi tersebut. InsyaAllah. Wallahualam. Ada lagi ke? Okey, sama. Okey, saya tak ada kot. Ada lagi? Ini bagi orang yang sembelit lah Ustaz kan. Okey. Saya ada dengar ada orang cakap, Ustaz, najis dah terkeluar, tiba-tiba termasuk balik sebab dia macam belum habis dia punya macam gesa tak ada ke, dah terkeluar sikit lepas tu masuk balik, dia kata batal puasa. Betul ke Ustaz?
Allah Akbar. Saya tak pernah pula dengar kata begitu, sebab dia situasi benda-benda macam ni adalah benda-benda yang melibatkan keuzuran. Okey. Ya, benda tu kita bukan kita boleh kawal kan Ustaz kan. Dia Betul. keluar, lepas tu bila dia masuk balik. Betul kata kalau dah keluar, lepas tu masuk balik maknanya dah patut puasa. Sefaham saya bila sembelit ni kan, mana yang dah terkeluar tu keluarlah. Kalau kata dia nak masuk balik tu bukan atas kehendak kita, dalam keadaan yang atas keadaan yang kita tak boleh nak kawal pun kan, atas perkara yang kita tak boleh nak kawal. Jadi bukannya kita sengaja kan. Jadi sefaham saya tak ada masalah dalam perkara tersebut, kecuali kalau kata memang dah keluar kita masukkan balik, itu berbeza kan. Jadi apa atas ilmu yang saya faham tak menjadi masalah. Tapi sekiranya nanti mungkin ada kelas akan datang, saya jumpa pendapat yang mengatakan memang batal, insya-Allah saya akan kongsikan perkara tersebut. Okey. Okay, Ustaz. Wallahu a'lam. Okey. Cukup InsyaAllah nanti mungkin akan ada apa kelas-kelas seterusnya, kalau ada rezeki kita boleh jumpa lagi. Banyak lagi persoalan yang kita boleh bincangkan insyaAllah. Okey. Saya cukup setakat itu saja. Mohon maaf atas segala kelemahan kekurangan sepanjang penyampaian saya, kerana ilmu saya pun tak banyak mana. Saya pun masih lagi duk mengulang kaji ni. Jadi insyaAllah semoga dengan pencerahan yang diberikan dapat menghuraikan beberapa kekusutan yang ada dalam fikiran kita, dan sekiranya ada kesalahan-kesilapan sepanjang apa yang saya sampaikan, insyaAllah boleh tegur dan maklumkan pada saya. Kadang-kadang ilmu saya tak seberapa ni, ada pendapat yang saya punya kefahaman saya itu mungkin tak tepat, jadi boleh kongsikan, bagi tahu Ustaz pandangan sekian-sekian, fatwa sekian-sekian, dalil sekian-sekian mengatakan begini, saya berlapang dada untuk terima perkara tersebut. Dan kadang-kadang ada perkara khilaf yang boleh kita pegang pada beberapa pendapat. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekali saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada puan admin kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Semoga bertambah kefahaman kita dan tiada kekeliruan, dan moga bertambah baik lagi ibadah kita pada tahun ini berbanding tahun-tahun yang sebelumnya insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita mendapat manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Izinkan saya buat hibahan Ustaz. Okey, sila. Pada pukul 5.10 petang, kuliah asar bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan ziarah ke Alam Barzah. 8 malam kuliah maghrib kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Yang Amat Datuk Abbas bin Nordin dengan pengajian Tauhid. Dan kuliah akhir kita pada pukul 9.15 malam kuliah isyak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan begitu rupanya kisah Nabi Adam. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu dari kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Ada siri yang keempat ke Ustaz? Mudah-mudahan insyaAllah. Bergantung pada pihak admin. InsyaAllah saya ada ke lapangan, kita boleh sambung lagi insyaAllah. Baik, insyaAllah sebagai penutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk bacakan tasbih kifarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Terima kasih.